InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul dan bertemu dalam satu majlis yang kita harapkan majlis ini akan ada barakah, akan ada satu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada majlis pada malam ini dengan manfaat yang sebenar. Marilah sama-sama kita mentajdidkan iman kita. Kita membaca tasyahadah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin sama-sama membina satu perasaan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita panggil ta'alluq qalbi. Ta'alluq qalbi ni namanya ikatan hati. Kalau kita boleh sayang ayah kita, ibu kita, kita boleh sayang anak-anak kita, kita boleh sayang orang yang kita sayang, mungkin pasangan kita, maka hendaklah kita sentiasa meningkatkan perasaan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada mereka yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada kalangan ahli keluarganya, daripada kalangan para sahabatnya, daripada kalangan para pengikut sahabat, pengikut kepada pengikut sahabat, sehinggalah akhirnya turun sampai kepada mereka yang terus memperjuangkan risalah Islam ini, kepada ulama-ulamanya, pejuang-pejuangnya, sampailah kepada kita. Jadi ini adalah merupakan hubungan hati, ta'alluq qalbi, hubungan hati kita dengan para pendahulu, mereka yang terdahulu, as-sabiqun al-awwalun, mereka yang benar, mereka yang berada di atas jalan yang awal. Jadi alhamdulillah, dengan mudah-mudahan bila kita sama-sama mengikat kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang kita kepada semua yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, mudah-mudahan kasih dan sayang kita itu akan memberikan satu kebaikan kepada kita, kebaikan yang bertambah-tambah. Kerana bila kita sayang kepada Rasulullah, sayang kepada mereka yang mengikuti perjuangan Rasulullah tadi sampailah ke akhir zaman, maka kasih sayang itu akan mendapat satu rahmat daripada Allah. Macam kita sayang kat mak ayah kita lah, kan, sayang kat mak ayah kita kerana mak ayah kita membuat jasa yang besar, menjaga kita, memelihara kita, kita sayang kat dia. Maka begitulah
kita sayang kepada seluruh mereka yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah perkara yang biasa. Jadi ada orang kata tak boleh nak sayang-sayang macam gini, tak boleh nak sebut-sebut kan. Kenapa? Kerana Rasulullah tak buat. Dia kata Rasul tak buat lah. Padahal Rasulullah sentiasa berada dalam keadaan mendoakan mereka yang mengikuti kebaikan. Baik, yang sebut kat sini, pada malam ini kita merasa sedikit sedih kerana pada semalam kita telah mendapat berita kematian Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi rahimallah, yang mana di dalam berita itu kita mendengar beliau telah pun meninggalkan kita, salah seorang daripada ulama besar di akhir zaman, yang mana kepemikirannya, kekuatan dia menghafal Quran, menghafal kita kata hadis-hadis Nabi, kekuatan beliau, kebijaksanaan ataupun kecerdikan beliau di dalam memahami waqi', realiti, dan juga kecerdikan beliau dalam memahami realiti musuh, realiti umat Islam dalam kitab-kitabnya, dalam kajian-kajiannya luar biasa, berbanding dengan ulama-ulama yang sebahagiannya ada di, terutamanya yang negara kita jauh ketinggalan. Sungguh pun gitu, kita melihat hari ini alhamdulillah ramai yang mengucapkan takziah dan sebagainya. Saya cuma teringatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As, yang telah menyatakan bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung daripada hamba-hambanya, namun Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga jika tidak ada lagi seorang alim pun dari kalangan manusia itu, maka manusia akan memilih orang yang jahil sebagai pemimpin mereka, dan pemimpin yang jahil itu kemudiannya akan ditanya, lalu dia pun bagi fatwa, dan fatwa itu tidak berdasarkan pada ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan, iaitu a'imma mudillin, iaitu pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang sesat dan menyesatkan. Dan di sinilah kita lihat bagaimana Allah SWT menggambarkan di dalam hadis tadi melalui Rasulullah SAW, bagaimana kita ni akan dicabut ilmunya. Ilmu Islam ni akan dicabut. Ilmu ni maknanya hidayah Allah yang dicabut daripada kalangan-kalangan kita ini semua dengan kematian ulama. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan, kita kena memahami bahawa kita perlukan kepada ulama, kerana ulama itu merupakan sumber ilmu. Alim ulama ni, sebab tu kita kena ada guru lah, macam itu, kena ada guru, kita kena ada orang yang kita yang boleh ikut, menjadikan panduan hidup kita. Dan kemudian yang lebih penting lagi, di akhir zaman ini kita kena faham bahawa kebangkitan umat dia sangat dekat dengan ulama, di mana kita lihat setiap kali berlaku kebangkitan Islam yang sebelum ini, sama ada ketika zaman yang pertama, kedua, abad pertama, abad kedua, dan seterusnya, termasuklah pembebasan Baitul Maqdis dan Al-Aqsa itu daripada para tentera salib itu di bawah Salahuddin Al-Ayyubi. Kita melihat di belakangnya itu ada ulama. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi rahimallah, antaranya yang ulama yang memberi kesan kepada Salahuddin Al-Ayyubi itu ialah antaranya adalah Imam Al-Ghazali, Imam Muhammad Al-Ghazali. Dia punya karyanya, dia punya pengajaran dia, pengajian dia. Dan juga dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kuat terpatri di dalam jiwa Salahuddin Al-Ayyubi. Ini mujahid yang besar. Begitu juga dengan Muhammad Al-Fatih ketika dia membebaskan Konstantinopel 1514 Masihi itu. Di belakangnya juga ada ulama yang namanya Syekh Syamsuddin. Begitu juga kita lihat Saifuddin Qutus, panglima perang yang telah mengalahkan tentera Mongol di Ain Jalut. Tak lepas juga di belakangnya ada ulama Al-Izz Ibn As-Salam,
sebagai sultanul ulama, ulama kepada ketua kepada segala ulama lah pada masa itu. Jadi begitu juga dengan kebangkitan Islam di mana-manalah berlaku itu, dia ada di belakangnya itu adalah para ulama kita. Sebab itulah kita lihat kalau di negara Indonesia contohnya, banyaklah ulama-ulama kiai-kiai yang ada bermula dengan mereka. Kiai Ahmad Dahlan contohnya dalam Muhammadiyah, ataupun Kiai Hashim Asy'ari contohnya. Itu juga dengan Ahmad Hasan dan Mat Nasir dan sebagainya, merupakan tokoh-tokoh ulama. Termasuklah Buya Hamka yang mana menggerakkan berbagai perkara. Dan di negara kita pun ada juga tokoh-tokoh ulama yang terdahulu yang telah melahirkan para pejuang. Contohnya Tok Kenali sendiri. Tok Kenali sendiri, begitu juga dengan Datuk Bahamannya, Mat Kilaunya dan sebagainya lah. Semuanya disentuh oleh para alim ulama, yang mana alim ulama inilah yang mencetus kepada kebangkitan. Sebab itu bila kita kehilangan orang alim ulama ini, kita merasakan satu kesedihan. Terutama pada hari ini dalam keadaan umat Islam yang terombang-ambing. Tetapi sebagaimana yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah akan sentiasa adalah la tazalu ta'ifah min ummati, itu akan sentiasa ada ta'ifah dalam umat itu yang akan di belakangnya itu ada orang yang ada agama. Sebab itulah kebangkitan hari ini tidak boleh kita asaskan kepada ekonomi, tak boleh. Kita nak asaskan ekonomi kita, nak asaskan bangsa Melayu kita, nak asaskan kepada kebangkitan pelajaran ke, kita kebangkitan dari sudut kita ni mungkin ketinggalan dari sudut teknologi ke, kebangkitan bola sepak ke, kebangkitan yang ada semua ni kan. Kita tak boleh menjadikan asas kebangkitan sesuatu kaum, umat itu terutamanya umat Islam, melainkan di belakangnya ada Islam, melainkan di belakangnya ada kekuatan-kekuatan, iaitu ulama ataupun orang yang alim. Dan ulama ini pula mestilah ulama yang mencintai akhirat, bukan ulama-ulama dunia. Kalau kita tengok dari sejarah, kita akan mendapati bahawa apabila para ulama ataupun para nabi itu berakhir, Nabi itu akan berdakwah, ataupun Rasul itu akan berdakwah, sehingga dakwah itu berkembang, dan akhirnya kemudiannya tak boleh nak buat apa, kejahatannya memuncak, kejahatannya majoriti, kejahatan menjadi majoriti. Sebab bila tidak ada alim ulama ni, tidak ada pendakwah, tidak ada orang yang nak membina kekuatan tadi, maka kejahatan akan menjadi terlalu besar, memuncak. Maka itulah pentandanya Allah akan datangkan penyelamat. Jadi di sini kita lihat, walaupun kita kehilangan Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, mungkin lepas ni kita kehilangan para ulama yang lain yang ada, yang besar-besar ni kita akan dicabut ilmu tadi melalui ulama tadi. Tapi itu adalah merupakan tandanya bahawa kita semakin dekat dengan kebangkitan penyelamat. Kenapa? Kerana dalam sejarah, dalam sunnah, sunnatullah, sunnah Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat Islam itu bermula dengan kedatangan Nabi dan Rasul. Rasul datang, kemudian selepas itu Rasul pun berdakwah. Kemudian dakwah itu berkembang sampai peringkat dakwah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di mana-mana zaman pun dia akan berkurangan. Bila orang yang alim, bila Rasul itu meninggal dunia contohnya, bila Rasul dalam keadaan sudah tak ada, maka ketika itu orang yang mengikutinya al-hawariyun, orang yang mengikuti Rasul itu, maka kita lihat orang yang mengikuti Rasul itu telah semakin lama semakin terkikis. Maknanya para ulama yang ada semakin kurang, sehingga yang ada pun ulama yang jahat. Tinggal ulama yang jahat. Maka itulah tandanya akan datang penyelamat, akan datang mujaddid. Bila ulama meninggal, kita dalam keadaan kesusahan, kita dalam keadaan kepayahan, kita dalam keadaan tertekan. Orang beriman lah maksud saya ni, orang beriman dalam keadaan susah, difitnah, hari-hari difitnah, dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan, dituduh dengan berbagai-bagai fitnah, sehingga akhirnya
kan kejahatan tu berkuasa, orang Islam pun dia jadi munafik. Dia buat sifat-sifat munafik tanpa dia sedar. Maka kejahatan yang berleluasa itu, maka ulama yang ada pun menjadi ulama yang jahat, maka itulah tandanya Allah akan datangkan mujaddid. Allah akan datangkan mujaddid. Kalau di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan datang rasul yang lain. Akan datang nabi yang lain, rasul yang lain yang akan mentajdidkan Islam. Dan apabila sampai peringkat maknanya ulama dah habis dah. Maknanya ulama ni al-hawariyun. Mereka yang menjadi penolong, menjadi pembantu kepada rasul, kepada para nabi yang ada contohnya. Maka bila dah habis, seorang-seorang habis, maka itu tandanya Allah akan habiskan kaum tersebut, diganti dengan rasul yang lain, diganti dengan nabi yang lain. Maknanya mujaddid, seseorang yang akan mentajdidkan agama. Agama sama daripada Adam AS sampailah ke zaman kita, zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya sama, al-Islam. Dan Allah telah menamakan Islam sebagai agama kita daripada dulu lagi. Jadi apabila sampai peringkat ulama mati seorang-seorang, ulama ni maknanya apa? Pengikut rasul yang berilmu, pengikut rasul yang beriman, pengikut rasul yang mengamalkan ilmunya, hidup dalam keadaan wara' bertakwa. Jadi apabila orang-orang yang soleh ini meninggal, maka pada masa itu akan dihabiskan kaum tersebut, ataupun akan didatangkan rasul yang baru. Dan rasul yang baru ini adalah merupakan rasul yang akan mentajdidkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina 'indallah al-Islam. Maknanya Allah akan mendatangkan seorang yang akan mentajdidkan agamanya. Jadi bagi zaman kita dah tak ada nabi, dah tak ada rasul. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah merupakan rasul yang akhir. Tak ada dah nabi, tak ada dah rasul. Jadi Allah akan mendatangkan mujaddid. Siapa mujaddid ni? Mujaddid inilah orang yang akan menghimpunkan dia akan menghimpunkan orang beriman, orang Islam yang mendapat hidayah Allah. Al-Mahdiyin itu akan dihimpunkan, dan kemudian mereka akan bangkit dan menuju kepada kemenangan. Ya, sebab itulah pada hari ini kita lihat apa berlaku bila ulama-ulama mula seorang-seorang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan berlakulah kerosakan. Kerosakan. Tetapi kerosakan itu kan bukan kerosakan masyarakat. Yang mula-mula sekali masyarakat tak rosak. Yang mula-mula sekali ialah ulama yang ada pada ketika itu dirosakkan oleh Allah terlebih dahulu. Jadi yang rosak dulu ni ulama. Ulama yang dirosakkan dahulu. Tak semua ulama yang soleh, yang berjuang, yang ikhlas, duduk dengan dakwah dan tarbiyah, dengan jihad, mereka tu Allah pelihara. Tapi tidak ada kekuatan. Maknanya lemah, duduk macam tak ada apa-apa, macam kosong, apa tak ada apa, tak ada kekuatan. Tapi ulama yang ke depan, ulama yang bercakap, yang digambarkan sini ialah ulama-ulama yang rosak. Inilah ulama usu', ulama jahat. Ulama jahat ini akan keluar dahulu. Kemudian bila ulama itu keluar, barulah ulama itu akan menjadikan pemimpin yang jahat semakin jahat. Pemimpin yang jahat semakin jahat. Sebab tu Nabi menggambarkan kita dalam hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada dua golongan di kalangan manusia, yang mana kalau dua golongan ini baik, maka baiklah semua manusia. Kalau dua golongan ini jahat, maka jahatlah manusia itu. Itulah para ulama dan para umara. Ulama wal umara, para orang alim dan para orang yang memimpin. Ya, sebab itulah yang kita bimbang hari ini, kan, kita melihat sekiranya ulama yang meninggal itu, yang tinggal ni ialah ulama yang jahat, ulama usu' yang akan bersama dengan perancangan Dajjal, bersama dengan perancangan iblis, dan kemudian dia akan menyebabkan lahirnya umara usu',
kan, pemimpin-pemimpin yang jahat. Dan dalam hadis ini Nabi menyebut ulama dulu, ulama usu dan umara usu, kan, ulama yang jahat dan pemimpin yang jahat. Maknanya kita boleh katakan di sinilah, apabila ulama sudah tidak berperanan untuk menjadi penasihat, kan, pemberi tazkirah, orang yang membentuk arus, orang yang ada kekuatan untuk memimpin pemimpin, memimpin penguasa, maka akan rosaklah pihak pemimpin, pihak kerajaan, pihak penguasa, dan kemudian akan diikuti oleh kerosakan pada rakyat. Jadi rakyat rosak ni, kan, setelah pemimpinnya rosak, pemimpin rosak setelah ulama'nya rosak. Dan di sinilah kita lihat bagaimana digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Beliau telah berkata, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan, akan sampai satu zaman di mana tidak ada lagi Islam kecuali hanya namanya. Ada Islam pada nama sahaja, dan tidak ada lagi Quran hanya pada tulisannya. Ada Quran tapi pada tulisannya, tidak ada orang baca, tidak ada orang mengajar betul-betul, yang menghayatinya betul-betul. Maka masjid-masjid mereka indah, kata Nabi, tetapi kosong daripada hidayah Allah. Masjid indah tapi kosong daripada hidayah Allah. Dan ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi gambar apa? Yang jahat nombor satu, yang pertama ialah ulama. Bila kematian ulama-ulama yang soleh ini, yang akhirat ini, yang baik ini, maka ulama yang tinggal itu ulama-ulama jahat tadi, maka dia kata ni, ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Maka daripada merekalah keluarnya fitnah, dan kepada mereka jugalah fitnah itu akan kembali. Al-hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi kita lihat hari ini bagaimana ulama-ulama yang turun, yang datang daripada zaman tersebut, ialah ulama-ulama yang berada dalam keadaan tidak benar-benar berbuat baik kepada umatnya, maka rosaklah umat. Ini yang kita bimbang. Yang kita bimbang ni fitnah tersebut semakin mendekati kita. Dan hari ini fitnah tu pun kita nak sebut, hari ini macam-macam fitnah lah. Malah ada orang ni yang bukan fitnah, bukan dia ada ilmu pun, tapi dia cakap Islam lebih daripada yang lain-lain. Jadi kita hari ini bersama-samalah kita merendahkan diri kepada Allah supaya kita tidak terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada di zaman kita ini. Bagaimana yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan antaranya ulama-ulama yang jahat tadi. Jadi di sinilah kita sama-sama nak menyatakan tentang beberapa perkara yang penting, untuk kita sama-sama melihat tentang beberapa perkara untuk sebagai kita punya tazkirah pada malam ini, sempena dengan kita kata kita kehilangan seorang daripada mutiara, salah satu mutiara yang besar. Saya banyak rujuk kepada Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ni, sejak daripada belajar lagi banyak rujuk pada dia juga. Beberapa perkara, terutamanya perkara yang bersangkutan dengan waqiat, dia cukup memahami waqiat hari ini. Cuma akhir-akhir ni fatwanya itu masih lagi tidak, sebab dia bila dah berumur sikit dia tak mampu untuk bergerak dengan jauh dan sebagainya, maka adalah halangan-halangan sedikit daripada sumbernya. Tapi dia antara ulama yang soleh, Hari ini kita melihat di dalam FB, di dalam mana-mana, ramai orang tunjuk bergambar dengan Syekh Yusuf Qaradawi, ramai. Ada ustaz daripada sini, saya dengan Yusuf Qaradawi. Ada ustaz daripada sini, saya dengan Yusuf Qaradawi. Ada pelajar, saya belajar di Mesir, saya bersama Yusuf Qaradawi. Saya belajar di Jordan, saya bersama Yusuf Qaradawi. Saya ada di Qatar, saya bersama dengan Yusuf Qaradawi. Saya ada seminar conference. Ramai pakat tunjuk gambar bersama dengan Yusuf Qaradawi. Sebenarnya bukan kita bersama dengan dia dengan gambar-gambar tadi, walaupun gambar tu alhamdulillah satu kenangan yang baik lah, tapi sebenarnya sejauh mana kita menghayati perjuangannya. Kita tahu tak macam mana dia berjuang daripada mula, macam mana kefahaman Dr. Yusuf Qaradawi ni hebat sehingga digeruni oleh para
para sekular, digeruni oleh musuh-musuh Islam, termasuklah Zionis, gerun pada dia. Salah satu daripada orang yang telah diiktiraf, diisytiharkan oleh Israel sebagai teroris ialah Dr. Yusuf Qaradawi. Dan ketika berlaku krisis di Mesir, ketika rakyat bangkit untuk meruntuhkan Mubarak, Hosni Mubarak, nak meruntuhkan Hosni Mubarak tu kan, kebangkitan rakyat, kebangkitan umat di Mesir, ramai ulama-ulama kerajaan kan, ramai ulama-ulama yang bersama penguasa, tak kiralah di Mesir atau di luar Mesir, yang kadang-kadang menyatakan bahawa kebangkitan rakyat pada masa itu adalah merupakan satu yang batil, satu pemberontakan kepada pemimpin Islam, nyatakan macam-macam tentang Arab Spring ni. Tiba-tiba Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengeluarkan fatwanya tentang kebangkitan rakyat, kebangkitan umat untuk menentang kezaliman. Tak pernah dikeluarkan fatwa tu. Saya ada bukunya. Mana buku ni kat sini? Buku ni Yusuf Qaradawi. Alamak, terbalik. Dia akan nampak terbalik. Yusuf Qaradawi kan, kebangkitan rakyat. Terbalik. Dia pasal mirror image. Yusuf Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi dan kebangkitan rakyat. Pada masa pemimpin-pemimpin yang dikatakan ulama ni diam diri, takut nak cakap okey ke tak okey ni kebangkitan rakyat ni. Rakyat nak bangkit, umat nak bangkit, nak membawa pada satu kebaikan, yang baru nak meruntuhkan Hosni Mubarak, nak meruntuhkan Zainal Abidin di Tunisia, nak meruntuhkan pimpinan-pimpinan Taghut yang ada di negara-negara Middle East tu. Ketika semua ulama-ulama diam, takut kena penjara, takut kena tangkap, kena aniaya, takut kena tembak, kena bunuh, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dengan tegas menyatakan kita mesti menyokong kebangkitan umat, kebangkitan rakyat. Dia keluarkan fatwa. Tak pernah. Dia tak pernah keluarkan fatwa sedetail ini. Di ketika mana ulama-ulama yang nampak bergambar dengan dia hari ini keluar dalam FB dia bergambar dengan Yusuf Qaradawi. Ustaz ni pula bergambar dengan Yusuf Qaradawi. Yang ni pun bergambar dengan Yusuf Qaradawi. Kami bersama dengan, kami sedih. Ketika mereka tidak bersama dengan Yusuf Qaradawi, ketika rakyat bangkit, umat bangkit di Mesir dan di Middle East dalam Arab Spring, maka ketika itu Yusuf Qaradawi tidak ramai yang bersama dia. Dia tetap katakan bahawa kebangkitan umat ini satu perkara yang perlu dilakukan, yang menentukan kezaliman kerajaan bukan lagi orang-orang tertentu, tapi yang menentukan kerajaan itu zalim dan tak zalim, salah satunya adalah rakyat. Dia bawa hujah-hujahnya, dia ada hujah-hujahnya, dia ada hadisnya, dia ada Qurannya. Dan kemudian dia menceritakan waqi' pula, sehingga akhirnya sambutan daripada Yusuf Qaradawi yang sampai peringkat diharamkan nak ditangkap oleh Mesir. Mesir menghantar kata dua kepada Qatar, nak panggil Yusuf Qaradawi. Anaknya ditangkap pada ketika itu, keluarganya ditangkap pada ketika itu, yang ada keluarganya yang ada di Mesir ditangkap pada masa itu. Dia ada di Qatar, diprotek oleh kerajaan Qatar kan. Keluarganya ditangkap, kawan-kawan ditangkap. Morsi itu antara sahabat baik Yusuf Qaradawi, ditangkap. Dia mengeluarkan fatwa yang tegas menyatakan bahawa al-haq bersama rakyat. Rakyat tidak dibenarkan. Teruskan. Itu makin menyemarak sebab dia mengatakan tentang kezaliman yang ada. Dia menyatakan tentang taghut yang ada, kepimpinan yang ada, yang walaupun setengah-setengah ulama-ulama Saudi, ulama-ulama yang belajar di Saudi menyatakan ini semua adalah pemberontakan. Tak boleh berontak lawan kerajaan Islam. Hosni Mubarak itu sembahyang, Hosni Mubarak itu Muslim, tak boleh lawan. Maka dia kata tak boleh, siapa yang memberontak ini boleh dihukum sebagai pengkhianat. Yusuf Qaradawi tampil dengan hujah-hujah yang mantap, menyokong kebangkitan umat, menyokong kebangkitan rakyat, ketika mana majoriti ulama-ulama penguasa,
ulama-ulama kerajaan di mana-mana sahaja tidak bersama dengan Dr. Yusuf Qaradawi. Hari ini semua cakap saya bersama Yusuf Qaradawi, saya sama Yusuf Qaradawi. Sebab saya nak sebut sini kan, bagaimana hari ini kan, ulama-ulama kan bukan bercakap dengan kapasiti iman. Tapi tak semualah. Tak semua. Tetapi nak sebut kat sini, dia bercakap dengan kapasiti jawatan dia, status dia, bukan sebagai seorang mukmin al-akh, seorang saudara seiman. Jadi bila kita baca balik kan, tulisan-tulisan para ulama kita kan, melihat balik, maka kita bimbang kan. Zaman yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hampir. Itu zaman di mana ilmu Islam akan diangkat sedikit demi sedikit dengan kematian para alim ulama akhirat, ulama yang akhirat. Jadi tugasan mereka itu dah habis. Kita lah sekarang ni. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan Allah, pada malam ini kita nak kena sama-sama melihat tentang bagaimana kita mahu memastikan jangan sampai kita bersama dengan ulama-ulama usul, ulama-ulama yang jahat. Saya cuma membacakan beberapa potongan-potongan hadis Nabi dan membacakan beberapa potongan-potongan huraian daripada para ulama kita yang terdahulu berkenaan apa yang berlaku. Saya bukanlah seorang yang begitu berilmu sebagainya. Saya sekadar nyampaikan sahaja. Ya, tuan-tuan rahmat Allah SWT, bila saya bercakap ini sunnah Rasul, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumber kekuatan kita, kekuatan umat untuk bangkit, cahayanya lahir daripada kekuatan ulama. Kekuatan ulama. Sebab itulah kalau kita hari ini mengikut arus, ulama mengikut arus, ulama mengikut arus, arus yang ada diikut saja, maka itu bukannya ulama yang sebenar. Kita bukan ulama yang sebenar. Kita berhati-hatilah. Maka bukanlah pewaris Nabi apabila seseorang ulama itu beramal dengan apa yang tidak pernah dibawa dan dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hadis wada, hadis perpisahan, telah berkhutbah di hadapan jamaahnya kurang lebih 114,000 orang. Dalam sebahagian daripada khutbahnya dia telah menyatakan, wahai manusia, ni dengar sini tuan-tuan, ini bersempena dengan kematian salah seorang alim. Wahai manusia, sesungguhnya telah aku sampaikan kepada kamu dan sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu sesuatu yang apabila kamu berpegang teguh kepadanya, pasti kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitu perkara yang jelas lagi nyata, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, aku tinggalkan untuk kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitabullah wa sunnatun Nabi. Jadi Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kita ni bukan hanya tengok pada manusia. Kita ni bukan hanya tengok kepada tebal mana serban dia, tebal mana songkok kopiah dia, hebat mana jubah dia, panjang mana janggutnya. Kita bukan hanya jangan tengok yang itu, tetapi kita kena tengok kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu kita kena belajar Quran, belajar Sunnah, sebab kita akan terkeliru. Terkeliru hari ni contohnya, kita contohlah, banyak kita nampak berlaku perkara-perkara yang tidak melahirkan alim ulama yang sebenar. Saya bagi satu contoh simple lah, simple. Dulu masa zaman Nabi SAW, ilmu bermula dengan masjid. Ilmu bermula dengan masjid dululah kan. Kemudian selepas itu, bila Allah SWT mengizinkan kita duduk di bawah moden lah sikit, maka kan kita dah tak belajar ke masjid, kita belajar ke sekolah. Ilmu duduk kat sekolah, ada sekolah. Masjid tak payah. Masjid ni untuk orang tua-tua yang nak mati je. Tak mahu no? Orang tua-tua pergi masjid. Anak muda belajar di sekolah, belajar di universiti, belajar tempat-tempat yang hebat. Masjid dah tak jadi dah. Sekurang-kurangnya belajar kat masjid juga. Mungkin ada subjek sains, ada lab dan sebagainya kan.
ada lab, ada apa, tak apalah belajar dekat makmal. Tapi masjid kena ada, belajar di masjid. Kenapa? Di situ ada barakah. Jadi suatu ketika dulu kan umat Islam menuntut di masjid-masjid, lalu sekolah-sekolah dibuka, maka hilanglah barakah. Barakah hilang. Kalau sebelum nak study kat masjid, kurang-kurang boleh buat sunat tahiyatul masjid, boleh niat i'tikaf, study masjid, bab akidah, bab iman, bab macam mana nak merealisasikan iman, akidah di masjid. Sekarang ni belajar universiti, hebat universiti, masjid hanya ketika nak semayang, itu pun tak, majoriti tak semayang. Majoriti tak semayang. Nombor satu, ni macam mana nak lahirkan ulama? Saya pernah sebut, saya pernah pergi ke Syria. Ni cakap macam Syria sebab saya nak sebut ustaz Syria ni. Saya pernah pergi ke Syria. Saya pernah pergi ke Mesir. Sebelum perang dulu memang saya round pergi. Pergi ke Jordan. Alhamdulillah sempat juga pergi ke tempat-tempat yang lain. Pergi ke sana bermalam bersama dengan pelajar-pelajar agama ni. Ustaz-ustaz kita ni. Ada di kalangan ustaz-ustaz kita ni dari tahun 1-2 tahun akhir pun ada juga. Sembahyang subuh pun tidak berjamaah. Sembahyang subuh dalam bilik masing-masing. Padahal masjid sebelah. Ini zaman belajar, zaman idealisme yang tinggi. Sembahyang kat bilik je. Tak semualah, tapi majoriti ramai jugalah. Ada yang tengok wayang. Tengok wayang, tengok apa yang kadang-kadang yang tidak terpisah-pisah. Ini pelajar-pelajar yang agama. Kan? Ada yang kegemarannya itu malulah saya nak sebut. Jadi nak sebut kat sini, apabila belajar bukan lagi di masjid, tidak bermula di masjid, belajar bermula di kelas, belajar bermula di rumah, tempat-tempat lain, ghairal masjid, selain masjid, maka hilanglah barakah. Jadi tidak ada manusia-manusia yang sanggup berada di masjid untuk nak belajar, nak menghebat. Barakah masjid hilang. Jadi macam mana nak melahirkan ulama yang akhirat? Kan? Ulama yang akhirat. Saya boleh sebut nama-nama pemimpin-pemimpin kita dan juga bukan pemimpin kita, ustaz-ustaz kita yang bagaimana keadaannya. Tapi tidaklah kita dibenarkan oleh Allah. Kita tak naklah mengaibkannya, tapi nak sebut sini suasana tadi. Begitu juga kita lihat kan, maka hilanglah barakah bila masjid tidak dijadikan asas kepada sistem pendidikan. Kita belajar di luar. Kemudian dibuatkan kursi-kursi yang indah, kursi-kursi duduk. Kalau di auditorium tu kursi sampai naik atas, pelajar lebih tinggi daripada guru kat bawah. Maka hilanglah tawaduk mereka. Hilang tawaduk mereka. Duduk ke atas. Pelajar duduk di atas, guru kat bawah, tengok kecil je guru cakap. Guru cakap ilmu dapatlah. Ilmu dapatlah. Tapi tawaduk tengok cikgu. Angkat tangan, pelekehkan cikgu dan sebagainya. Hilang tawaduk. Kemudian bila diadakan ijazah, sistem master, sistem PhD, maka hilanglah keikhlasan. Semua pakat-pakat nak dapat ijazah, pakat-pakat nak dapat sijil, pakat-pakat nak dapat master, pakat dapat PhD, bukan lagi nak dapatkan keredaan Allah. Bukan lagi nak dapatkan keredaan Allah. Maka hilang keikhlasan. Hilang dah niat hati belajar untuk berabudiah kepada Allah, hilang. Kerana nak pakat jaga ni. Aku ada PhD dah. Engkau ni siapa? Engkau cakap pun salah, baca Quran pun tak betul. Engkau ni nak tegur aku. Aku dah ada PhD. Aku ni ada PhD. Nampak? Yang pertama sekali, masjid tidak dijadikan sebagai asas pendidikan. Tak duduk dalam masjid, tak belajar dalam masjid. Kalau tak semua subjek pun kita faham. Ada subjek engineering ada makmal, ada subjek medicine kena ada makmal, ada subjek-subjek kimia ada kena ada makmal, ataupun ada subjek yang perlu ada tempat-tempat menulis dan melukis. Kita faham, tetapi tidak ada langsung dihubungkan dengan masjid. Tidak ada langsung dihubungkan dengan masjid, maka hilang barakah dalam ilmu yang diambil. Kita tak sebut pelajar sains ni pun, kita sebut pelajar agama. Pelajar agama ni
Jadi sebab tu sistem madrasah yang ada, sistem madrasah lebih ada barakah walaupun nampak kampung aja. Walaupun nampak macam macam sistem tu sistem kampung aja. Buruk aja pondoknya, tapi ada masjid di situ dan mereka belajar dalam masjid, ada barakahnya. Ni kita hari ni kita melihat. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan orang-orang yang boleh mewarisi Nabi? Ini salah satu perkara. Saya tengok perhati. Saya kenal lah anak-anak murid saya pun dulu. Anak-anak murid saya pernah mengajar pelajar-pelajar IRK di UAE. Saya pernah belajar pelajar IRK juga. Tak banyak pun, sikit. Adalah kos-kos yang terlibat. IRK ni ilmu wahyu, pengajian Islam. Dan kita boleh kenal macam mana kekuatan iman mereka. Jadi sebab itulah digambarkan kepada kita hari ini, apabila kita tidak mengikuti bagaimana sistem yang sebenarnya, yang asasnya tauhid, asasnya iman, asasnya Islam sebagai asas kepada segala pendidikan yang lain, maka lahirlah para alim, para ulama. Tak kiralah ulama dalam agama atau ulama dalam sains, tak kiralah apa yang berlaku, maka barakahnya. Ini sebab tu anak-anak kita nak tengok. Saya cakap ni bukanlah saya nak kutuk ulama', tidak. Saya bukan nak kata ustaz-ustaz tak betul, bukan. Tapi nak sebut kat sini, kita kena faham perkara ini telah disusun oleh para musuh Islam. Kita sanggup belajar di universiti, di bilik darjah ada aircon, di masjid ada aircon, kipas saja contohnya. Kita nak pergi masjid pun malah panas. Sembahyang Jumaat pun belum tahu pergi, apa lagi nak sembahyang subuh, sembahyang zuhur dan sebagainya. Sebab tu Nabi gambarkan kita, aku tinggalkan kepada kamu dua benda ni, kena jaga sungguh-sungguh, kena dekat sungguh-sungguh Al-Quran dan sunnah Nabi. Bukan lagi kita tengok kepada seorang tu pakar, tapi dia tidak ada iman. Pakar, tapi dia menjadi hamba syaitan. Kita tak tengok lagi dah orang ni begitu, tapi kita tengok bagaimana takwanya, bagaimana tawaduknya, bagaimana kekuatan dia. Jadi sebab itulah, masih adakah ulama pewaris Nabi? Ini kita nak bincang malam ni. Tujuan saya bukan nak kenakan mana-mana orang. Tujuan saya nak sama-sama kita kita bermuhasabah. Bagi para alim ulama, para ustaz, mari kita muhasabah sama-sama. Bagi para yang bukan ustaz macam saya ni, sama-sama kita jahil, banyak tak tahu, maka marilah sama-sama kita belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan al-ulama warasatul anbiya. Ini hadis yang maklum, ramai orang tahu. Kan, para ulama adalah waris Nabi. Para ulama waris Nabi. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, para ulama adalah sebagai pelita. Ulama ni menjadi obor di permukaan bumi sebagai pengganti para nabi. Jadi ulama ni jadi pengganti nabi. Dan saya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai pewaris para nabi. Jadi Rasulullah SAW juga pewaris kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi sudah kebiasaan dah kita lihat bahawa kebanyakan manusia hari ini, bila dia dah bercakap bahawa dia ni boleh cakap Islam, bagi tazkirah, bagi ceramah, bagi kuliah, boleh cakap Islam sikit dekat dalam TV3, boleh cakap Islam sikit kat dalam mana-mana, beliau pun dah dikenali sebagai ulama. Ramai orang lah, kan, kita ingat bila dah bercakap ni, tak kira lah apa yang ada pada dia, apa takwanya sebagainya, itulah ulama. Itulah ulama. Sebenarnya ulama ni dia ada dia punya peringkat-peringkatnya. Saya tak nak pergilah kepada detail tadi, tapi sebut kat sini sebenarnya ulama' itu ada peringkat-peringkatnya. Maka siapakah pewaris Nabi? Kita tengok hari ini. Pewaris Nabi yang digambarkan ulama' yang sebenar itu, siapa mereka? Dan kita hari ini pun boleh nak menjadi pewaris Nabi juga, nak mengikutlah apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi SAW telah menggambarkan satu hadisnya, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang pertama sekali, siapa pewaris Nabi mesti ada akhlak yang mulia. Jadi pewaris Nabi ni mesti ada akhlak yang mulia. Hatinya bersih, hatinya tak dengki kat orang, hatinya tak dendam kat orang, hatinya berada dalam keadaan bersih. Bersih daripada segala kekotoran, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang keji. Hatinya penuh dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji.
Jadi nombor satu, pewaris Nabi. Nombor satu, dia ada akhlak. Jadi kalau ada di kalangan kita ilmunya banyak, PhD, kan, doktor sekian, tetapi tidak ada akhlak, maka dia belum jadi pewaris Nabi. Ini nombor satu. Tengok akhlak dia, macam mana percakapan dia, dan macam mana perbincangan dia. Kemudian bila ditanya akhlaknya apa maksud akhlak, maka Aisyah radhiyallahu anha telah ditanya bagaimana contoh akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhul Quran. Akhlaknya itu adalah Quran. Quran. Maknanya segala bentuk perintahnya, arahannya, anjurannya, apa yang dibuat, sikapnya, sifat dia, cakap dia, katanya, semua itu adalah diasaskan dengan Quran. Jadi kita tengok malam ni, daripada kita yang saya tengok ni ada 317 orang. Mungkin lebih lagi yang saya tak nampak. Tuan-tuan perempuan, tengok akhlak kita ni, akhlak siapa? Kita muhasabah sama-sama sebab kita nak ikut pewaris Nabi. Maka Nabi gambarkan, Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi ni, Rasulullah SAW ni, akhlaknya Al-Quran yang bergerak. Jadi ulama pewaris Nabi mesti ada akhlak. Kalau tak ada akhlak, dia maki hamun, cerca orang, cela orang contohnya, kan. Dia sendiri tidak mengamalkan yang sebenar, dia sendiri ambil benda-benda yang diharamkan Allah, kan. Dia melarang orang buat baik, dia ikut aja musuh, tak fikir, tidak cermat dalam berfatwa, tidak berhati-hati dalam berkata-kata. Akhlaknya adalah akhlak orang-orang yang jahat. Apa yang manusia suka, itu yang dia suka, bukan apa yang Allah suka yang dia suka. Di mana kita nak tengok. Kalau adalah akhlak-akhlak yang buruk, siapa yang ada di depan kita, dia bukan pewaris Nabi. Dia bukan pewaris Nabi. Jadi sebab tu kita nak tengok sini. Kan saya pernah contohlah, ada orang suruh saya cakap, Ustaz tolong cakap sikit, apa kesalahan dia, apa kejahatan dia, apa dia, kenapa kita nak tinggalkan dia? Ustaz ni pemecah belah. Dia sebut ustaz ni pemecah belah bangsa. Apa kesalahan dia, apa kesusahan, apa akhlak buruk, apa benda jahat dia? Saya kata minta maaf lah, saya tak boleh nak cakap buruk orang ni. Dia paksa saya cakap juga, paksa, marah-marah suruh cakap. Kalau ustaz tak cakap keburukan dia, ustaz lah yang buruk, dia kata. Dia cakap macam itu. Saya kata terpulanglah. Kalau kamu nak cakap saya buruk, tak apalah, saya buruk, saya mengaku saya lemah. Tapi saya nak cerita buruk orang tu, walaupun orang tu banyak buruknya, saya tahu buruk-buruk dia, saya tak nak cakap, saya kata tak mau, kan. Jadi akhirnya dia marah kat saya, dia tinggalkan, dia keluar grup lah macam-macam, dia kutuk pula begini macam ni. Jadi nak sebutkan tuan-tuan perempuan, kalau ada orang yang suka cerita buruk orang lain, kalau saya pun pernah cerita ke atau cerita ke, maka salah. Kita jangan cerita orang lain buruk macam ni, jangan cerita. Kecuali kita nak mendedahkan pemimpin yang jahat, itu lain. Sebab pemimpin jahat ni rakyat nak pilih dia, kita kena dedahkan kejahatan dia supaya rakyat tak pilih yang jahat, itu lain. Itu ada dikecualikan. Ataupun kita nak bercakap sesuatu dalam rangka nak melaksanakan hak dan undang-undang, kita kena jadi saksi, cakap keburukan dia jadi saksi, itu lain. Tapi nak cakap saja-saja, dia ni macam gini, dia ni macam gitu, saya dengar orang ni begini, saya dengar orang begitu, kita cakap tidak bertabayun, kita tidak dapat penjelasan sampai cakap, kita gumpat aja, kita fitnah aja, maka itu semua adalah merupakan akhlak yang buruk. Tanda orang tu berakhlak buruk, dia tidak mewarisi Nabi, jangan ikut dia. Ini perkara yang penting. Ini sebagai asas. Ini maknanya kalau nak tengok seseorang, don't judge by its cover. Tengok kat luar semua bagus, title dia hebat, skopan dia tebal, jubahnya cantik, kan, janggutnya panjang, handsome, tapi cakapnya, lidahnya kotor. Lidahnya hanya nak mengenakan orang aja. Ustaz ni gini, ustaz ni gitu, ustaz ni gitu contohnya. Ataupun orang ni gini macam itu. Kalau kita nak dedahkan keburukan pemimpin dalam rangka supaya rakyat tidak pilih dia, itu lain. Itu lain.
Itu pun tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Baik. Jadi kemudian ulama yang pewaris Nabi ini memiliki akhlak yang baik dan mulia. Maka nombor satu, peranan dia apa? Peranan dia sebagai da'i ilallah. Yang pertama sekali, tugas orang alim ni bukanlah ceramah sahaja, tetapi dia merupakan seorang yang memberi dakwah. Nombor satu, ulama ni dia memberi dakwah. Apa maksud dakwah di sini? Iaitu kita membawa manusia kepada Allah. Tak semestinya cakap, tak semestinya dengan tulisan, dengan segala bentuk, ala kulli hal. Jadi masalah kita hari ini ialah ramai para alim kita, ustaz ke ustazah ke sebagainya, dia banyak berceramah tapi dia tidak bersama-sama dengan orang yang diceramah. Ini salah satu masalah. Jadi da'i ni dia bukan hanya da'i dari sudut bercakap aja. Sebab dakwah ini dia boleh datang dalam ala kulli hal, dalam segala hal, lisanul hal, dalam segala perkara. Jadi yang pertama sekali, ulama yang boleh bersama dengan alim yang boleh bersama dengan umat, duduk sama-sama, makan sama-sama, bekerja sama-sama. Jadi dia tidak hanya fokus kepada berucap saja, walaupun ucapan itu adalah merupakan perkara yang penting untuk kita sampaikan kepada yang lain. Jadi kita lihat, tidak hanya sekadar kita bercakap, dan itu adalah merupakan salah satu sahaja. Jadi dakwah itu adalah merupakan perkara yang sebenarnya membina kekuatan umat dalam dakwah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, saya bacakan makna sajalah. Dan jadilah antara kamu itu umat yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada buat baik, mencegah kepada mungkar, maka mereka yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu adalah umat terbaik dilahirkan untuk manusia, supaya kamu menyuruh kepada ma'ruf, mencegah kepada mungkar, beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka fasik. Jadi Allah gambarkan orang yang ahli kitab pun kita kena dakwah kat dia, orang biasa pun kita kena dakwah kat dia. Ini nombor satu. Nombor satu, dakwah. Ni biasalah ustaz-ustaz kita buat dah kebanyakannya, kan. Dia ada da'i 1000 umat dan sebagainya. Jadi ulama pewaris Nabi nombor satu, dia seorang duat, dia adalah seorang da'i ilallah. Kemudian ulama ataupun orang yang alim itu adalah merupakan seorang pemimpin rohiyah umat. Dia bukan saja berdakwah, tetapi dia menjadi contoh rohiyah. Dia menjadi contoh kepada kerohanian. Di sini digambarkan bahawa kita bukan hanya ada jasad dan badan, tubuh badan kita ada rohiyah. Jadi ulama yang menyentuh hati. Ulama yang menyentuh hati. Jadi kita nak tengok balik, adakah hati kita tersentuh. Jadi kadang-kadang ulama tu dah okey dah, hati dah elok dah, tapi kita pula hati kita tak nak kita serahkan pada dia. Jadi yang pertama, dia berdakwah. Yang kedua, dia menyentuh hati dan menjadi contoh kepada umat. Barulah dia boleh menjadi mewarisi. Inilah salam dari gitu. Yang ketiga, ulama ini adalah mereka yang menyebar amanah. Mereka membina kekuatan amanah. Inilah kewajipan yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah gambarkan surah Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, gunung. Semua tolak untuk memikul amanah ini, kerana bimbang akan mengkhianatinya, dan amanah ini diterima oleh manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim dan bodoh. Jadi ulama dia melihat sesuatu amanah. Kalau tengok pemimpin, dia tak nampak pemimpin, bos dia. Walaupun dia menteri agama, bos dia itu Perdana Menteri. Dia tak nampak bos, dia nampak bos tu adalah amanah. Bos tu sedang bertanggungjawab. Allah akan tanya dia, Allah akan soal dia. Kalau dia penasihat raja, dia tak nampak raja tu bos dia. Dia tak nampak raja tu hebat daripada dia. Dia nampak raja tu amanah. Raja tu menjadi orang yang dipertanggungjawabkan. Maka dia memegang amanah. Disampaikan perkara yang sepatutnya disampaikan. Bukan perkara yang dia nak bos dia dengar, bos dia suka. Bila bos dia suka, baru dia cakap. Itu bukan orang yang tidak beramanah. Sebab itu dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah menggambarkan kepada tiga. Saya baca makna dia. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah.
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah yang berhak menerimanya. Dan bila menetapkan hukum di antara manusia supaya adil. Jadi bersifat adil. Jadi adil ni sebahagian daripada amanah. Dalam surah Baqarah 283, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah. Dalam surah Anfal ayat 27, wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diberi kepercayaan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Jadi ulama adalah pemegang amanah. Jadi saya tanya pada hari ini, kita hari ini kan, oleh kerana tidak ada mereka yang benar-benar berani untuk bercakap yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang berani cakap-cakap tu mungkin orang-orang yang sikit-sikit, yang kecil-kecil je, NGO je. Kan? Orang yang ada kekuatan ni tak berani nak cakap. Bukan kita suruh malukan ketua kita, bukan. Bukan kita suruh skandalkan dia, fitnah dia, bukan. Jumpa dia. Jumpa ketua-ketua ni. Beritahu. Jadi bukanlah saya nak sebut tentang penasihat saja, tapi kita semua. Dan kita kena beritahu juga. Kita kena, kalau kita tahu tentang satu benda, kita wajib sampaikan. Contohnya berkenaan kesihatan, kita pakar bahagian kesihatan, kita tahu benda itu tak betul, kita kena sampaikan kepada Perdana Menteri, kena sampaikan kepada kerajaan, kena sampaikan kepada majlis raja-raja. Kalau dah tak betul, tak betul lah. Kita kena cakap, saya pakar virus, saya pakar vaksin, saya pakar dalam bahagian ubat-ubat sekian. Cakap dengan pemimpin, cakap dengan menteri. Wajib cakap, itu amanah. Amanah. Orang yang ada ilmu perlu sampaikan, perlu disampaikan. Begitu juga kita perlu sampaikan. Saya tahu ada di kalangan sini pegawai-pegawai polis, intelijen, special branch, MIA, military intelligence agent. Kita tahu di kalangan kita ni ada yang macam itu. Di kalangan kita ni pun ada orang-orang yang daripada grup-grup yang ingin merendah-rendahkan, menjatuh-jatuhkan orang-orang yang bercakap ni. Saya tahu ada di kalangan kita yang menyamar. Dan sebenarnya tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, bila kita jumpa-jumpa tu, kita boleh rasalah juga, tak banyak, sikit boleh rasa hak ni munafik, hak ni kita boleh rasa, tapi kita tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Sebab adabnya bila kita tahu sesuatu tak boleh cakap. Tak adalah boleh ni, tengok tak ada, tapi kita boleh rasa. Kalau seorang cakap tak betul, kita boleh rasa kan. Jadi saya nak menyeru kepada semua yang ada, terutamanya bagi mereka yang ada power dan kuasa, di kalangan pegawai polis, di kalangan tentera, bahawa kita ada ilmu tentang sesuatu, maka kita kena sampaikan. Kalau benda itu baik, baik sampaikan. Kalau benda itu tak baik, kita sampaikan juga. Dalam hal untuk menjaga masalah umat. Masalah umat. Saya cakap semalam berkenaan perancangan Cina, bangsa Cina yang musuh Islam. Saya sebut tentang perancangan bangsa Cina yang memusuhi Islam di negara kita. Salah satu dari perancangan mereka dalam perhimpunan yang mereka jumpa pada tahun 1980-an di London, yang telah ditaja oleh negara China, kepimpinan dia, salah satunya ialah merancang untuk memberi rasuah. Salah satunya memberi rasuah. Dan mereka memberi sungguh kepada pemimpin-pemimpin Melayu dan Islam. Dan pemimpin-pemimpin Melayu dan Islam kita makin lama makin biasa dengan rasuah ni. Kadang-kadang dia tak panggil rasuah, dan kadang-kadang dipanggil hadiah. Kadang-kadang dipanggil hadiah, dan kadang-kadang dipanggil komisen, dan kadang-kadang dipanggil allowance, kadang-kadang dipanggil macam-macam lah panggilan dia tu. Tapi sebenarnya rasuah. Jadi kesilapan pemimpin Melayu dan Islam majoriti, terutamanya selepas 80-an ke atas, ketika itu di bawah Perdana Menteri kita Tun Mahathir, maka rasuah berlaku berleluasa. Dan perkara ini dibiarkan oleh Perdana Menteri.
Sebahagiannya kena, seorang dua masuk sekap jarang masuk lah, kena sagu hati kan. Sebahagiannya kena, sebahagian tak kena, sebahagian besar tak kena. Tendernya, sebagainya tu ada kan, dibagi kepada pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita ni bagi kepada kroni dia. Kenapa nak bagi makan? Nak bagi supaya dia boleh bekerja, bergerak kan. Kalau projek pembangunan, developing, semua bagi pada orang lain. Ya, sebab tu tuan-tuan, apabila kan mereka menukar BPR kepada SPRM, dan berlaku banyak perkara-perkara, orang yang bagi rasuah ni lah yang memberitahu semula siapa dia yang dirasuahkan. Sebab itulah pemberi maklumat tentang rasuah ni kan, mereka tak diberi, namanya tak keluar. Kenapa? Nak protect mereka lah sebagai pemberi maklumat. Yang ditangkap itulah orang besar-besar tu. Dan yang besar-besar tu semuanya orang Melayu-Melayu, orang ahli Islam, orang ada Melayu. Yang lain-lain tu, China, India, pemimpin tadi ada rasuah tak? Ada juga. Tapi setakat ni lepas semua. Mungkin lepas ni ada kot seorang dua kena tangkap. Sebab kita dah dedahkan benda ni. Tuan-tuan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sinilah kita lihat bagaimana kan, amanah itu. Rakyat dalam keadaan susah, rakyat dalam keadaan payah hari ni, sebenarnya negara kita ni boleh jadi negara yang baik, yang kaya, tak ada orang yang miskin, tak ada. Kita ada Petronas, tahu tuan-tuan berapa untung Petronas? Berapa juta, berapa bilion, berapa trilion Petronas. Kita ada emas dekat negara kita ni. Mana pergi emas ni? Orang-orang tertentu je dapat emas ni. Kita ada galian-galian yang lain, mana pergi? Sampai ke pasir pun orang tertentu yang dapat. Nampak tak? Kita sebenarnya, rakyat kita ni, kalau kita bahagi-bahagikanlah betul-betul kekayaan dengan cara adil, tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang merana. Malaysia ni boleh jadi lebih hebat daripada negara mana pun di dunia ni. Tapi berlaku corruption, rasuah. Sebab apa? Amanah tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Orang yang boleh nasihat, tak bagi nasihat. Tak kira dia orang alim daripada agama, atau orang alim daripada segi sains, ataupun orang alim dari segi pengurusan dan kepimpinan. Ini amanah. Sebab tu sebab kat sini, warasatul anbiya tak ada. Kan? Kalau ada ni orang yang low profile, yang duduk, yang tak kenal, yang tak ada apa-apa, itulah. Baik. Yang keempat, ciri orang yang boleh kita sama-sama menjadikan sebagai pimpinan, sebagai orang yang boleh kita dapatkan nasihat, mursyid, sebagai orang yang mendapat cahaya, ialah ulama itu, orang alim itu sebagai pembina dan pembimbing umat. Dia bukan ceramah saja, dia bukan tulis kitab saja, dia bukan khutbah saja, dia bukan masuk TV cakap dapat 1,000, 2,000, sejam 1,000, sejam 10,000 pun ada. Bukan orang yang pandai cakap habis, kat TV habis, kat radio habis, dapat duit. Lepas tu cakap kat ceramah, sekali ceramah nak paling kurang pun 1,000, 2,000 sejam. Pernah berlaku kan, kita nak buat forum dekat UIA, pelajar-pelajar nak minta seorang ustazah ni tolong jadi panel. Dia tanya dengan saya masa tu penasihat kepada persatuan. Saya tengok, kamu nak panggil ustazah ni ke? Ya, doktor. Ya, panggil. Nak panggil. Boleh ke dia nak? Kata. Tak tahu lah, ustaz, kita cubalah. Kata apa, cubalah. Mula-mula dia kata, oh ni, ada panggilan ada program forum perdana di UIA. Kemudian dia pun kata, siapa ni kan? Bila ni? Yang paling best sekali, berapa dia punya sagu hati. Maka pelajar kata, ustazah, kami ada 300 je bajet untuk penceramah, panel. Maksudnya kita ada 3 panel, seorang 100 untuk pelajar-pelajar. Dia pun mengajar di UIA juga. Lepas tu, okay, tak apa, dia kata nanti saya fikirkan. Jadi dia kata kalau saya selalunya kalau saya masuk TV paling-paling 10,000 gitu, disebutlah. Jadi pelajar-pelajar tu mengata tak apalah, nanti kami follow up. Ustazah tu kami nak sangat ustazah cakap. Tapi itulah, ada tak ada. Terus minta maaf lah, saya dah ada komitmen lain. Sekat 100.
Dia kata tak ada apalah dia boleh dapat. Ustaz-ustaz pun ramai mengajar di masjid. Saya tanya kenapa tak mengajar kat asrama, kenapa tak mengajar kat college, kenapa tak mengajar kat sini? Dia kata, kat college dapat apa? Kuliah maghrib, kuliah subuh. Kan? Jumpa budak-budak ni. Kalau kat masjid, kena masjid besar. Kan? Damansara, Sri Damansara ke, Tun Dr. Ismail ke, mana-mana ke. Kan? Wah, itu sekali pergi, kuang-kuang, ratus-ratus. Kan? Jadi, saya kata, habis macam mana kita nak pilih ataupun nak bina masa depan ni, pemimpin masa depan ni universiti? Ta'ban, dia kata, ta'ban, ana dah penat, dia kata. Subhanallah. Ini nak sebut kat sini, ulama yang benar, kita lah sama-sama, bukan kata ulama, kita sama, kita ialah mesti membina dan membimbing umat, membina umat. Bukan sekadar bagi ceramah, khutbah, tulis skrip, tulis kitab. Bangga dengan kitab. Saya telah menerbitkan 10 kitab tebal-tebal. Bangga dengan kitab-kitabnya. Tetapi berapa orang yang terkesan daripada kitab tu? Tak tahu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan menulis kitab, bukan membina ceramah yang banyak. Rasul sallallahu membina umat. Dipanggilnya dia, didakwahnya dia, dibina, ditarbiahnya dia. Kemudian dibawanya menghadapi medan-medan tarbiyah, medan-medan dakwah, sampai berhijrah, sampai berjuang. Rasul membina umat. Jadi warasatul anbiya ni bukan hanya sekadar ceramah. Kalau ceramah, khutbah, kan, sekali datang 10,000 orang, sekali datang 100,000 orang, sampai dipanggil, kan, pendakwah sejuta umat. Pendakwah sejuta umat. Tetapi selepas itu, siapa yang mengikutnya, siapa yang menjauhkan haram, berapa orang tak tahu. Tidak ada pembinaan. Maka kita tidak merupakan ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya, maka dia bukan saja ceramah, tulis kitab, bagi panduan, dia juga pergi turun membina umat, membina akhlak, menjauhkan umat daripada bahaya. Ni dengar apa Nabi sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu semua duduk semajlis dengan sebarang ulama. Banyak ulama ni pun kena pilih. Terutama di akhir zaman, kita kena pilih siapa kita nak dengar. Jangan pilih ikut kroni kita. Kan? Hari ni ada Wahabi, Wasabi, kan? Ada Syiah, ada macam-macam ada. Kita ikut grup kita aja. Kan, contohnya. Pilih yang betul-betul. Okey. Janganlah kamu semua duduk semajlis dengan sebarang ulama, kecuali ulama yang mengajak dari 5 perkara kepada 5 perkara. Jadi ulama yang mengajak kita, bukan ajar, mengajak kita, memimpin kita, membina kita. 5 perkara kepada 5 perkara. Saya tengok satu-satu. Ini pesan Nabi ni. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada ragu-ragu kepada keyakinan. Yang pertama, ulama yang mementingkan iman. Ulama yang membina keyakinan, yang membina hati dan jiwa dan pemikirannya supaya benar-benar boleh mentauhidkan Allah. Apa maksud mentauhidkan Allah? Yang pertama, mengisbatkan zat Allah, mentauhidkan zat Allah. Tahu macam mana nak mentauhidkan zat Allah. Tahu macam mana nak mentauhidkan sifat Allah, nama Allah. Tahu macam mana nak mentauhidkan af'al Allah, perbuatan Allah. Macam mana nak mentauhidkan, kita kata, risalah Rasul. Kan? Kita nak mengisbatkan, membenarkan, meyakini. Jangan ragu-ragu kepada yakin. Nombor 1. Kita pergi jumpa ulama ni, kan, kita terasa iman kita semakin meningkat. Kita terasa kita semakin kenal Allah. Kita terasa kita makin seronok nak beribadah, seronok nak ibadah. Motivasi nak ibadah kita. Makin kuat dalam amalan soleh, menyentuh hati kita, membina keimanan daripada ragu-ragu jadi iman, yakin tadi, maka pergilah ulama itu. Kalau ulama yang datang dengar, kita dengar sekadar cakap tak ada apa-apa, tak ada menyentuh, iman pun tak ada, akhirat pun sekali-sekali je cakap, akhir zaman langsung tak sebut, kan? Seolah-olahnya akhir zaman ni jauh lagi. Asyik cerita macam mana buat bisnes saja. Saya ada satu
program ni saya dengar. Minta maaf saya sebut kat sini satu program tu mentauhidkan zat Allah, mengesahkan zat Allah dalam rangka mendapat kekayaan di dunia. Oh subhanallah. Saya dengar saat ni ada satu seminar, bayarnya ribu. 1,000 ke 2,000 ke saya pun tak tahu, saya tak pergi. Tapi orang yang cakap beritahu. Apa nama program dia? Mentauhidkan tauhid zat Allah dalam rangka untuk membina kekayaan dunia. Subhanallah. Saya kata macam mana nak mentauhidkan zat Allah tapi kita mencari dunia? Oh subhanallah, macam mana ni? Saya tengok tajuk pun saya dah bimbang. Kita nak mentauhidkan zat Allah. Apa maksud mentauhidkan zat Allah ni? Tuan-tuan, kita nak mengisbatkan zat Allah. Macam mana? Macam mana nak mengisbatkan zat Allah ni? Okay, kita kena bincang benda ni, kena faham. Mentauhidkan zat Allah ini, kita nak kena faham zat Allah tu apa, apa maksud, apa erti zat Allah, kita kena tahu. Kan? Macam mana nak tahu zat Allah tu macam mana? Dia adalah dia punya pengajian itu. Kan? Jadi kita nak kena faham. Semakin yakin dengan Allah, semakin yakin dengan sifat Allah, perbuatan al-af'al Allah, semakin yakin. Tauhidul af'al, tauhidul sifat. Kita kena faham ini kalimah syahadah. Macam seminar, alamak jangan sebut nama kalau boleh. Jangan sebut nama. Jadi nak sebut kat sini, kita nak faham tadi. Nabi kata apa? Nombor 1, 5 perkara daripada ragu-ragu kepada yakin. Bila kita datang ceramah tu, kuliah tu, orang alim tu menjadikan kita lebih yakin dengan Allah, yakin dengan kekuasaan Allah, kekuatan Allah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sifat-sifat Allah semakin diresapi. Okey. Kemudian yang kedua, daripada riak kepada keikhlasan. Yang kedua, ulama ni dia membina umat daripada riak. Riak ni apa? Rasa diri aku baik, orang lain tak baik, kan? Kita ada amal pun nak tunjuk-tunjuk kat orang. Akulah ustaz akhir zaman. Akulah ustaz pakar bahagian usuluddin. Akulah seorang yang pandai. Kan? Kita rasa aku ni special daripada orang lain. Riak ni maknanya nak tunjukkan kat orang. Kita buat sesuatu tu supaya orang cakap kita bagus, supaya orang bagi kredit kat kita, supaya orang boleh berterima kasih pada kita. Tu riak, nak tunjukkan amal. Kadang-kadang ada di dalam amalan kita, kan, ustaz A, B, C contohnya, kan, pergi ke Mekah buat live. Kalau dia buat live nak bagi tazkirah tu tak apalah. Ini buat live nak tunjuk saya sekarang berada di Multazam. Alhamdulillah saya dapat solat 2 rakaat di sini tadi baru lepas cium Hajar Aswad. Kemudian saya berdoa, saya bertaubat pada Allah, saya menangis. Saya baru lepas menangis di hadapan Kaabah. Kita ceritakan ibadah kita pada orang dengan FB kita. Saya sekarang berada di sekian-sekian. Tujuannya nak mempromosikan amal, mempromosikan apa yang dibuat. Ini termasuk riak. Termasuk riak. Nak sebut, ini saya buat ni. Saya menang hari ni, menangis. Mata saya bercucuran, basah baju saya. Hari ni saya bangun malam dekat Mina. Saya bangun malam dekat Muzdalifah masa haji. Saya boleh bertawaf sekian-sekian. Saya beribadah sini. Saya ada di sini bersama-sama dengan jamaah sebagainya. Nak mempromosikan amal kita. Ini semua. Semua ni apa? Kita cerita kat orang amalan kita. Kalau boleh kita senyap-senyap. Habis ustaz, macam mana kita nak iklankan kita punya umrah tadi, kan? Iklankan umrah. Nak iklankan umrah, cerita pasal umrah, jangan cerita pasal kita. Saya alhamdulillah, saya sekian-sekian, saya sekian-sekian, saya sekian-sekian, saya sekian-sekian. Cerita pasal saya, kan? Pasal kita. Jadi kita menunjukkan amal tu semua penyakit hati tu. Ini termasuk dengan riak. Jadi seorang yang membina manusia, dia nak melepaskan seseorang itu daripada riak,
kepada ikhlas. Kepada ikhlas. Habis tak best lah ustaz, tak cerita aktiviti kita. Kan tak cerita aktiviti tak best lah. Yelah, kalau nak cerita juga ceritalah, tapi pastikan tak ada riak menunjuk-nunjuk. Bukan cerita pasal kita, cerita pasal orang. Hari ni alhamdulillah kita melihat ribuan umat hari ni bertawaf. Inilah besarnya Allah, saya rasa tersentuh alhamdulillah. Saya rasa kerdil sangat, tak ada apa. Contohnya kan, kita cerita pasal umat, bukan cerita pasal diri saya. Umat tu tengok tu makcik tu menangis, subhanallah. Makcik tu nampak dia bertaubat, makcik tu nampak. Kita cerita pasal orang, yang tu dah kita. Ni riak ni semua dipanggil. Kemudian daripada ketamakan kepada kesederhanaan. Ketamakan. Asyik cerita rezeki kan, asyik cerita duit je dapat ni je. Bukan kata tak penting kan, duit tu sebagainya bukan tak penting, tapi sebenarnya itu bukan tujuan utama. Jangan tamak. Ada orang keluar satu statement, saya tak tahulah dia tuju pada siapa, tapi saya pun nak sebut kat sini lah. Dia kata dulu ceramah free, sekarang ceramah dah ada charge. Apa charge tu? RM10 kan? Betul, dia kata kalau RM10 tu, kalau 100 orang dah dapat 1,000, kalau 500 orang dah dapat 5,000. Banyaklah tu kan. Jadi ustaz ni nak apa sebenarnya? Mana ikhlasnya? Tuan-puan dan tuan-puan rahmat Allah, nama pun infak kan, nama pun infak. Jadi bukanlah kita nak cari duit tu. Duit tu bukan benda yang besar pun. Kalau tak nak bagi pun tak apa, tak ada masalah kan. Ini contohnya lah. Jadi nak sebut kat sini, kadang-kadang orang banyak buruk sangka pun boleh tahan juga. Buruk sangka pun banyak juga kan. Kalau tak nak dengar, tak apalah, cari ustaz yang free lah kan. Yang free ni pun bukannya, yang bayar tu bukan selalu pun sebab ada kosnya. Mesti ada kos kan. Mesti ada kos. Jadi mungkin nak cover kos tu. Ustaz duk cakap macam-macam, duk buat macam-macam, travelling apa semua kan. Nak bagi sikit kepada orang-orang jauh-jauh datang tu kan. Jadi adalah kosnya tu. Orang yang bekerja tu, yang bantu tu, adalah kosnya tu. Jadi sebab tu kita lihat hari ni kadang-kadang kan, sifat kita kan, kita nampak kita ni memang tamak, kita ingat orang lain pun tamak juga macam tu. Jadi nak sebut kat sini bagaimana kita kena buang daripada tamak kepada sederhana. Ini adalah pembinaan. Ulama' dia kena tunjukkan macam itu. Jangan sampai tamak sampai tamak sampai asyik tamak je cerita pasal duit. Sebab tu saya nak minta supaya kita insya-Allah, yang pertama sekali husnuzan lah dengan semua orang kan. Yang kedua, kita kena jaga supaya jangan sampai ada fitnah yang datang daripada kita. Saya tengok tadi ada tulis tadi bertabayun, tabayun, dapatkan penjelasan. Sebab hari ni banyak orang ikut cakap-cakap je. Cakap-cakap je, tuduh-tuduh je. Ni scammer lah. Yang dituduh tu orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik. Kan Ustaz, siapa nama tu? Kazim Ilyas. Kena tuduh macam-macam. Kan Ustaz Kazim Ilyas kena tuduh macam-macam. Ustaz Zainul Asri kena tuduh macam-macam. Macam-macam Ustaz Zainul Asri kena tuduh. Kan Ustaz apa namanya, Tuan Guru Rozaini, kita kena tuduh macam-macam. Orang-orang yang tidak ada kepentingan ni kan, Sidik Nur tak ada kepentingan pun. Hidup dia lebih kurang je. Kan, kalau ada pun dia beli apa benda yang dia beli itu duit dia lah, yang dia memang dia kumpul, ataupun duit kerja yang hasil tanaman dia ke kan, hasil EPF dia ke. Hasil EPF dia. Dia pernah mengajar apa semua, ada EPF, dapat EPF, dah tua-tua tu, umur dah 50 ke atas, dia boleh keluar EPF, dia belilah barang-barang ni sikit. Nampak ustaz ni mewah kan? Bukan dia mewah sebab tu, tapi sebab benda-benda. Jadi ini tamak. Kita tamak, kita tuduh orang lain tamak macam kita. Jadi tamak kepada kesederhanaan. Ini Nabi sebut. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi. Kemudian daripada takabur kepada rendah diri. Takabur.
Jadi ustaz-ustaz yang nampak macam sombong aja, takabur aja, maka ustaz-ustaz ni perlu kena tazkirah sikit. Tapi jangan tazkirah dengan cara skandalkan dia. Tazkirah dengan cara yang terbaik. Maksudnya kita jumpa dia pelan-pelan kat belakang, cakap dia ustaz tadi cakap A, B, C, D. Ustaz tuduh ustaz yang satu lagi A, B, C, D, E, F, kan. Jadi ustaz tadi sebenarnya saya kenal ustaz tu begini, ustaz silap tu. Saya minta maaf lah ustaz, saya cakap macam itu. Kan ustaz pun dengar balik, oh betul ke? Betul. Takut nanti backfire kat ustaz duk cakap benda yang tak betul. Oh kalau gitu saya minta maaf lah. Besok dia minta maaf, kata ustaz, semalam saya bercakap dengan ustaz A, dia begini, rupanya bukan, begini. Oh saya minta maaf lah, saya tersilap. Biasa orang silap ni biasa kan, tetapi tidak dalam keadaan kita sombong, takabur. Saya yang betul, dia salah. Ada saya dengar orang ni cakap begini, mungkin orang tu tersilap cakap. Yelah betul salah dia, tapi jangan kita bantai dia macam itu, tunjukkan takbur kita. Ajak tawaduk ni dia tak cakap pasal orang. Susah sikit lah nak cakap pasal orang. Susah nak cakap pasal orang, terutamanya melibatkan diri dia. Dan kemudian yang akhir kata Nabi SAW, nak membina umat ni, ulama yang bina umat ni lah mengeluarkan permusuhan kepada kejujuran, mengeluarkan daripada permusuhan kepada jadi orang yang jujur, orang yang boleh bersama-sama. Jadi kita tak promote permusuhan. Kita tak promote, mentang-mentang lah saya ni, orang dah panggil saya ni Wahabi, maka semua yang aswajah salah. Mentang-mentang lah saya ni aswajah, semua yang Wahabi itu salah. Tak kira lah betul ke salah ke apa, tak payahlah kita bermusuh. Orang Wahabi yang dipanggil Wahabi, dia ada pandangan dia, tak apalah dengan pandangan dia, mudah-mudahan Allah terima. Orang aswaja ada pandangan dia, mudah-mudahan Allah terima. Dua-dua ada kepahaman masing-masing, keyakinan masing-masing, hujah masing-masing. So yang perlu buat ni, jangan kita serang menyerang. Yang penting kita berlapang dada. Marilah kita sama-sama bersatu lawan musuh kita yang sedang menyerang kita ni. Tu musuh tu, Dajjal nak keluar tu. Kita ni nak kena sembelih dah. Tapi kita masih bergaduh sama kita. Kita nak kena bunuh dah, kita nak kena tangkap dah, tapi kita masih bergaduh. Kita tonjol orang lain, tuduh orang lain, dan hina orang lain, sindir orang lain, lekehkan orang lain, kerana kita rasa kita besar, kita hebat, kita ada ilmu, aku betul, dia salah. Padahal perpecahan itu hanya akan menyebabkan kita lebih cepat dengan penghapusan. Allah akan hapuskan kita kalau kita ni berdengki-dengki, kalau kita ni tidak benar-benar bersahabat. Kita kena nampak ni permainan besar, the global punya plan nak pecahkan kita. Kalaulah Wahabi salah, mungkin akidah dia tak betul, kita cuba dakwah dengan dia, buat yang terbaik, kan? Kemudian kita ajak dia sama-sama, mari kita buat sama-sama ni, kita nak berdepan dengan Dajjal ni. Kalau aswajah tak betul, bid'ah sana, bid'ah sini, sesat sana, sesat sini, skema sana, skema sini, sembah kubur, sembah apa, tak betul. Allah ada tak? Allah ada yang nak hukum. Baik sangka dengan dia, kita bertoleransi. Bila ada masa, kita dakwahlah ke dia, saya rasa pandangan awak salah. Macam mana pandangan saya salah? Pandangan awak kata awak ni ikut pahaman Yunani. Yunani macam mana? Tu sifat 20 tu Yunani punya. Betul ke? Ya, saya baca. Awak baca? Tak apalah, itu pandangan saya. Okey, tak apalah, saya cuma cakap je. Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita sama-sama bekerjasama. Ni nak lawan dengan Dajjal ni, nak keluar ni. Dajjal nak keluar ni. Nak lawan dengan tentera Dajjal, nak sembelih dah ulama-ulama ni. Kalau kita ikhlas, kita beriman, kita Islam, kita bersama Al-Haq, mereka nak sembelih semua, tak kiralah nama siapa. Kita bergaduh sama, kita buat apa?
Kalau dia tak betul, serah ke Allah. Ya Allah, sesungguhnya dia tak betul. Aku tak boleh nak sampaikan dakwah, tapi aku nak bekerjasama, ya Allah, berlapang dada. Bukankah kita berbuat baik dengan seorang itu dakwah? Bukankah kita skandalkan dia, salahkan dia, bid'ahkan dia, sesatkan dia, kata kafir dia? Bukankah itu akan menjauhkan kita, memecah belahkan kita? Kenapa kita pilih jalan pecah belah, sedangkan kita berhadapan musuh yang lebih besar, musuh yang lebih hebat? Kenapa kita nak ikut, kan, arus yang ada pada hari ini yang memecah belahkan kita? Kenapa kita nak pindah fitnah orang tu betul? Orang tu tak betul, orang tu tak betul, akidahnya tak betul, kan? Cuba dakwah, tak boleh terima, tak apa, itu pandangan dia. Itu pandangan dia, dia berhak, itu ilmu dia, itu sekadar dia berfikir. Kita kata kita baik pada dia, tunjuk contoh yang baik, akhlak kita lebih baik, tak apalah, kita berlapang dada. Tak apa, kita berlapang dada, insya-Allah kita buat sama-sama nak lawan Dajjal ni. Kemarin saya sebut, kan, Israel dah ambil dah 100 lebih ekor, ratusan ekor, kan, lembu merah, red heifer, dah ambil, dah bawa daripada Amerika. Dia dah ternak elok-elok, bawa ke sini nak sembelih di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa dia nak sembelih kat situ. Maknanya dia nak korban untuk Malik Messiah, nak korban untuk Dajjal. Kita hari ni masih lagi bergaduh sama kita. Bergaduh kat mana? Bergaduh kat FB. Kita rasa kita betul, kan? Kita kata orang tu salah, orang tu sesat, dan amalan-amalan sesat kita pun sokong, kita pun ikut. Kenapa? Sebab kroni kita, kawan kita. Kita tak tabayun pun. Betul ke? Betul ke? Saya minta maaf sangat-sangat, ya. Sebab apa? Sebab benda ni berlaku bukan di kalangan orang biasa, di kalangan orang yang ada ilmu. Nampak beriman, nampak beramal, duk bantai orang Islam sama Islam ni pasal apa? Bantai orang Islam sama Islam. Kita ni betul ke? Kita tak ada dosa ke? Kita tak mengumpat ke? Nak cakap orang tu tak ada ni, orang ni tak ada ni, orang ni. Kita yang baik semua, kita yang ikut hadis, kita yang ikut Quran, orang lain semua teruk yang lain. Baik kita buat bersama-sama, kerjasamalah. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, kan, yang terakhir bagi pembinaan itu, Nabi sebut ni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim daripada Jabir, bagaimana dia kata yang terakhir, mereka yang menggalakkan supaya, kan, permusuhan itu berlaku. Kita ni pandang diri kita elok, kita pandang orang lain tu jatuh, kan. Geng kita best, geng kita best, geng dia, kan, dalalah, sesat, geng dia bid'ah, geng dia kafir. Jadi kita buat macam tu. Jadi akhirnya kata Nabi SAW, ini bukan ulama yang kita perlu duduk bersama dia. Hari ni lagi orang tu kaki fitnah, lagi ramai tengok. Lagi orang ramai, juta-juta tengok dia punya FB. Bila dia buat FB macam itu, dapatlah duit. Lagi fitnah, lagi fitnah. Tuan-tuan rahmat Allah, saya minta, kan, kalau kita ada pertanyaan dengan siapa-siapa, tabayunlah dengan orang tersebut. Bertabayun, tanya, betul ke Ustaz? Saya dengar ABCD. Betul ke Ustaz? Saya nak tahulah, kalau betul macam mana, kan? Tabayunlah, dapatkan penjelasan, barulah kita ikut Quran. Allah perintah, kan, dan Allah perintah kita memperbaiki hubungan antara dua Muslim yang bergaduh. Diperintahkan perbaiki, itu perintah Allah. Baca suratul Hujurat, itu perintah Allah. Malahan Nabi sebut apa? Tak sempurna iman mereka yang tak sayang. Bukan kita bergaduh, tak sayang saudaranya macam mana sayang dirinya sendiri, apa lagi bergaduh, musuh. Takkan sempurna iman. Bila tak sempurna iman, tak sempurnalah amal. Bila tak sempurna amal, cacatlah kita di hadapan Allah. Maka akan masuk benda-benda yang lain dalam hidup kita. Ini kita kena tengok. Dalam satu hadis yang lain, sesungguhnya ulama di bumi ini bagaikan bintang-bintang di langit, dan dia
umat ditunjukkan dalam kegelapan. Jadi ulama ini sebenarnya ulama yang boleh membina kekuatan. Yang kelima, ulama adalah penegak kebenaran. Baru warasatul anbiya. Dia menegak kebenaran. Kalau ada al-haq, dia tegak walaupun pahit. Hari ini banyak perselisihan di kalangan ulama. Kerana ulama yang benar-benar ingin menegakkan kebenaran dan terpaksa berlawan dengan ulama yang menegakkan, yang mempertahankan kedudukan dia. Kedudukan dia dalam pemerintahan. Dia duduk dalam pemerintahan, dia ada gaji, dia ada pangkat, dia ada glamour, dia ada, semua dia ada. Maka dia nak mempertahankan kedudukan dia. Nak mempertahankan kedudukan dia. Sedangkan ulama yang sebenar bukan begitu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam An-Nawawi, semua imam ni ditangkap, dikurung. Ditangkap, dikurung kerana menolak jawatan dalam pemerintahan. Gentar dengan ucapan Nabi yang menyatakan tergelincirnya daripada kebenaran. Jadi ulama-ulama ni sampai ada yang kena tangkap sebab dia nak pegang kepada kebenaran tadi. Kita hari ni kan, contoh kan, ulama yang mewarisi anbiya, mewarisi Rasul sallam demi mencari redha Allah. Imam Abu Hanifah kan, atau namanya Abu Nu'man bin Sabit bin Zawta bin Mah, dilahirkan di kota Kufah tahun 80 Hijrah. Ni abad yang 100 tahun yang pertama, Imam Abu Hanifah. Ini ulama salaf ni. 80 Hijrah, tak sampai 100 tahun lagi. Daripada kaum Ajam, dia bukan orang Arab. Sewaktu usianya 50 tahun, beliau ditangkap, dipenjara selama kurang lebih 14 hari. Ditangkap oleh Gubernur Iraq di bawah pemerintahannya. Selepas itu beliau telah dipukul 11 kali sehari, 11 kali sehari dalam masa 10 hari. Kesalahannya hanya kerana menolak tawaran menjadi qadi. Dia tak nak jadi qadi. Kenapa tak nak jadi qadi? Kerana dia merasakan dirinya tak layak. Nanti dia tak boleh nak ikut apa yang ni. Bila dia cakap A, tiba-tiba orang suruh B, dia tak boleh nak buat. Maka dia rela dirinya ditangkap, dipukul 11 kali sehari, dicabuk di rotan. Imam Malik, Imam Ibnu Abi Zib bin Idan, Imam Hanafi pernah menolak tawaran sebagai qadi zamannya. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tolak juga. Kan? Kerana apa? Mereka tidak mahu terlibat dengan fitnah. Ni bukan kata kita kata tak payah, tak kena ambil qadi, tak boleh ambil qadi, bukan. Bukan. Tapi nak sebenarnya ulama-ulama nak jaga. Sebagian ulama-ulama lah yang besar. Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan Islam selepas zamannya. Maka Rasul menjawab, penyeru-penyeru di ambang neraka. Jadi lepas zaman kita ni ada penyeru-penyeru di ambang neraka. Lalu dia kata apa? Macam mana mereka? Ya Rasulullah, gambarkan. Maka mereka itu kan sekulit dengan kamu, warna kulit kamu, bangsa kamu, dan bercakap dengan lidah kamu, bercakap dengan bahasa kamu mengenai Islam, Quran. Jadi hari ini tidak heranlah, dalam keadaan sedar dan tidak sedar, kita hari ini telah melihat ada di kalangan orang-orang yang tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Imam Ghazali pernah sebut, terdengar kata-kata Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali dalam Ihya? Dia kata apa? Kebinasaan rakyat adalah akibat dari kerosakan pemerintah, dan kerosakan pemerintah akibat dari kerosakan para ulama yang jahat. Ini kata-kata Imam Al-Ghazali. Jadi kita nak sebut kat sini, rakyat akan binasa sebab pemerintah, pemerintah akan rosak sebab ulama yang jahat. Maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Majah dan daripada Abu Hurairah, sejahat-jahat ulama ialah mereka yang mencampuri urusan pemerintah. Jadi ulama yang bersama dengan pemerintah lah, ikut apa yang perintah nak. Dia tidak mengikut nilai yang sepatutnya. Jadi ini atas nama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia kata apa?
yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Maka dia berkata, aku mampu macam ni je, aku diam. Jadi syaitan bisu. Sebut tadi, ada orang sebut tadi, syaitan bisu. Kenapa syaitan bisu? Sebab dia tidak bercakap yang benar, menyebabkan ramai rosak dan sesat. Kalau kita orang biasa-biasa ni cakap, tak ada apa sangatlah kesan. Tapi kalau ulama bercakap tak betul, maka ramai kan sesat dan rosak. Jadi inilah ulama adalah pemegang amanah. Ulama adalah pemegang amanah. Jadi jangan menjadikan mereka ni sebagai. Jadi ini benda-benda yang sedang berlaku sekarang. Jadi kita bukan nak cakap, janganlah kita kata ulama salah, ulama tidak. Ulama adalah sebagai warasatul anbiya. Ulama inilah pemimpin kita. InsyaAllah saya sebut ni ulama yang jahat, ulama usuk. Ulama usuk ni siapa dan sebagainya, kita nilai dengan apa yang saya sebutkan tadi. Dan sebut kat sini tuan-tuan dan puan, kita bukan nak rendahkan institusi ulama. Institusi ulama adalah institusi yang paling tinggi sekali. Cuma kita nak kena berhati-hati. Kalau berlawan dengan Quran, berlawan dengan hadis, maka itulah merupakan jahatnya di situ. Kerana ada kepentingan. Dan bagi mereka yang ingin menjadi ulama, maka hendaklah dia bersifat takwa dan wara', terutamanya di dalam fatwa. Kerana kita akan berhadapan dengan banyak masalah-masalah lepas ni. Jadi banyak lagi sebenarnya cerita pasal ulama ni nak sebut kat sini. Kita tidak ada apa-apa sebab kita bukan ulama. Tapi nak sebut kat sini, kita kena berhati-hatilah supaya akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, urutan hidup kita ni betul. Sebab itulah pada malam ni saya nak menyuruh diri saya sendiri dan diri tuan-tuan perempuan ni sebagainya, marilah sama-sama kita memperbaiki diri kita, mendalamkan Quran dan hadis kita, sunnah, dan kemudian kita cuba berlapang dada dan berbaik-baik. Kita elakkanlah fitnah, memfitnah. Kalau ada orang fitnah kita, umpat kita, biar je lah, diam je. Tak payah jawab pun tak apa. Sebab habis tenaga nak jawab. Tak larat nak jawab pun. Tak payah jawab lah, biarlah. Kalau apa yang dia cakap tu salah, kita doakan supaya Allah tunjukkan kepada dia suatu kebenaran, sehingga menyebabkan hatinya insaf, supaya bersama-sama balik dengan kita, bersama-sama balik dengan kebenaran. Itu yang kita doakan, supaya mereka ni mendapat kefahaman yang benar, insya-Allah. Dan kalau ada keburukan yang memang ada, mudah-mudahan bila disebut pada kita betul ada kesalahan, betul kita ada kesilapan, betul benda yang tak betul kat kita tu, maka mari kita sama-sama baiki. InsyaAllah tak ada benda yang, tak ada orang yang maksum. Kalau saya tahu saya salah, saya tahu saya tak betul, insyaAllah saya baiki. Sama-sama kita baikilah diri kita. Mungkin kita ada salah, silap dan sebagainya kan. Kita baiki diri kita. Tapi kalau salah, kalau fitnah, kalau ngumpat tak betul, maka kita akan berada dalam satu jurang yang jauh. Di dalam satu yang kita tak boleh keluar. Selagi kita tak bersama, tak minta maaf, tak sedar, maka kita tak akan boleh keluar. Kita akan jadi makin teruk. Sebab apa? Dia seperti api yang makan, kan? Kita kata rumput-rumput yang kering, sekam yang kering. Nampak tak ada apa, tapi api sedang makan. Sebab kat dalam tu ada dengki, ada hasad, dan ada perasaan-perasaan yang negatif yang Allah tak suka. Jadi bagi kita, kalau ada orang fitnah kita, diam aja, tak payah nak cakap. Mungkin dia tengah pening kepala agaknya, mungkin dia tengah stres agaknya, kita biarlah dulu. Mudah-mudahan dia bertaubat. Itu insya-Allah kita pergi pada kita bincang pada malam ni sempena dengan kehilangan salah satu daripada ulama yang besar di dunia ni, Syekh Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama yang kita kasihi, yang cukup ilmunya, alhamdulillah hebat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pemergian beliau akan memberi barakah kepada kita semua di sini untuk kita lebih banyak mencontohi perjuangan beliau, insya-Allah. Jadi itulah kita nak sama-sama melihat akan hal ini. InsyaAllah besok, insya-Allah, kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi berkenaan dengan apa yang telah dirancang oleh musuh-musuh. Kita sambung sikitlah apa yang ada tu. Dan mungkin tengoklah macam mana kalau boleh kita dedahkan sikit lagi lah. Tapi yang penting tuan-tuan dan puan, jangan sampai kita jadi orang yang mengikut arus. Orang yang mengikut arus
Arus hari ni memang nak rosakkan kita. Memang nak rosakkan kita arus hari ni. Sebab tu kita kena syukur Allah bagi kita sedikit kekuatan lah, insya-Allah nah. Allahu akbar. InsyaAllah itulah sikit sebanyak. Mudah-mudahan kita boleh dah buat solat sunat ghaib untuk almarhum Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Kita boleh buat sunat ghaib macam solat jenazah yang sama, cumanya niatkannya niat solat ghaib lah. Maknanya jenazahnya tidak ada di depan kita. So bila kita buat tu, kita niatkan solat sunat ghaib, sunat mayat ke atas mayatnya, jenazahnya Dr. Yusuf Qaradawi. Niat kita lah. Allah akbar macam biasalah, 4 kali takbir macam biasa. Kemudian kita macam solat sunat solat jenazah. Sunat jenazah kita boleh buat daripada rumah kita. Insya-Allah kita boleh buat sunat ghaib sama ada berjamaah ataupun kita buat seorang-seorang. So elok insya-Allah kita buat. Kenapa elok buat? Sebab mudah-mudahan bila kita kenang jasa dia, kebaikan dia, kita doakan kebaikan dia, mudah-mudahan doa dan tu akan patah balik pada kita. Contoh saya sebut kita selawat dekat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi dan wa sahbihi dan wasallim, contohnya kan. Wa barik wa sallim, contohnya kan. Jadi kita selawat pada Nabi. Kemudian ada situ istilahnya kita selawat kat dia, bagi salam kat dia, kita minta supaya keluarganya, minta supaya sahabat-sahabatnya, dan minta supaya dalam keadaan mendapat keselamatan daripada Allah dan mendapat rahmat daripada Allah tadi. Semua doa kita tadi patah balik kita. Semua doa patah balik kita. Jadi kita doa pada Dr. Yusuf Qaradawi, contohnya dekat sini, kita kat sini, dia kat sana jenazahnya di Qatar. Jadi kita tak boleh nak pergi sana, so kita solat di sini. Boleh insya-Allah. Boleh diizinkan. Misalnya jenazah tak ada rokok, tak ada sujud. Jangan rokok pula. Rokok tak ada, sujud tak ada. Ini solat sunat jenazah, solat ghaib. Cuma niatnya tu saja aku solat sunat jenazah 4 takbir. Untuk mayatnya ataupun untuk jenazahnya Dr. Yusuf Qaradawi, sebut nama dia lah dalam ni untuk supaya kita ingat lepas tu dengan 4 takbir kan Allahu akbar, baca ikut macam biasa. InsyaAllah aku liquli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah saya minta maaf sekiranya apa yang saya sampaikan mungkin tak sampai dan sebagainya. Saya mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmatnya, barakahnya, hidayahnya, taufiknya, inayahnya untuk kita sama-sama terus berjuang walaupun mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita sayang, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. واسق اللهم رابطتها وعلمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم الناصر يا الله. Berilah hidayah kepada kami, taufik kepada kami ya Allah. Berilah kepada kami inayahmu ya Allah, rahmatmu, barakahmu, ma'unahmu, karamahmu. Ya Allah, berilah hidayah juga ya Allah kepada mereka yang memusuhi kami, mereka yang berdengki dengan kami, mereka yang berhasad dengan kami ya Allah, mereka yang berdendam dengan kami. Berilah hidayah kepada mereka, berilah taufik kepada mereka untuk melaksanakan kebaikan amal soleh di dunia dan di akhirat. Ampunikanlah kelemahan-kelemahan kami semua ya Allah. Ampunikanlah dosa-dosa kami semua ya Allah. Jadikanlah segala peristiwa yang berlaku ini sebagai perkara yang boleh membawakan kami lebih dekat kepadamu ya Allah, lebih tertingkat iman kami, amal kami, ihsan kami, takwa kami, lebih tertingkat dalam jihad, dakwah dan tarbiyah kami ya Allah. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.